Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Mangga akan membentangkan mengenai analisis keperluan projek santun masyarakat iaitu program gotong royong membersihkan kawasan perkuburan Islam Kampung Kerila. Berikut merupakan senarai nama ahli kumpulan kami. Tajuk program kami adalah program gotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam Kampung Kerila. Objektif kajian kami terdiri daripada objektif utama dan objektif khusus. Untuk objektif utama adalah untuk merapatkan silaturahim dan hubungan kemasyarakatan dengan penduduk Kampung Kerila, Temangan Kelantan. Objektif khusus pula terdiri daripada dua, iaitu pertama, untuk meningkatkan sikap bekerjasama dan tolong-menolong antara penduduk Kampung Kerila. Kedua, untuk mewujudkan persekitaran tanah perkuburan yang bersih dan harmoni. Bilangan sampel bagi program gotong royong pembersihan kubur ini adalah seramai 37 orang penduduk Kampung Kerila. Instrumen kajian yang dijalankan adalah melalui temu bual dan juga borang soal selidik. Kajian kami diperoleh berdasarkan temu bual dan soal selidik yang telah dilakukan. Untuk temu bual, kami telah menemu bual penghulu kampung serta wakil penduduk di Kampung Kerila. Temu bual ini telah dilaksanakan pada 2 hari bulan 12 2021 atau bersamaan pada hari Khamis. Menerusi temu bual yang dilaksanakan bersama penghulu kampung, beliau mengatakan bahawa aktiviti yang sesuai dan perlu dilakukan di Kampung Kerila adalah aktiviti gotong royong kubur. Ini kerana menurut beliau, aktiviti gotong royong ini dapat memberi kemudahan kepada orang ramai untuk menziarahi kubur, kerana kebiasaannya pada setiap minggu penduduk kampung akan menziarahi kubur di sini. Menurut beliau juga, menurut beliau juga, pandemik COVID-19 ini menyebabkan aktiviti gotong royong di Kampung Kerila ini tergendala. Dan beliau mengatakan bahawa gotong royong ini juga memberi banyak manfaat kepada penduduk kampung. Berdasarkan temu bual bersama wakil penduduk Kampung Kerila pula, iaitu bersama Encik Ashraf, beliau mengatakan bahawa aktiviti pembersihan kubur ini patut dilaksanakan oleh kumpulan kami. Beliau mengatakan bahawa setiap individu perlu menjaga kebersihan kubur, terutamanya di kampung-kampung ataupun di bandar-bandar. Beliau juga mengatakan bahawa kesedaran tentang aktiviti gotong royong ini wujud dalam diri masyarakat di kampung ini. Dan beliau menyatakan bahawa pandemik COVID-19 ini juga turut menyebabkan aktiviti gotong royong ini menjadi terkendala. Okey, seterusnya adalah mengenai soal selidik. Soal selidik ini telah dijalankan secara dalam talian, iaitu melalui Google Form. Google Form ini telah diedarkan melalui WhatsApp, iaitu WhatsApp Group Community di kampung ini. Dan soal selidik ini terdiri daripada beberapa bahagian, iaitu bahagian A mengenai maklumat demografi responden, iaitu mengenai jantina dan umur. Bilangan responden yang menjawab borang soal selidik ini adalah seramai 37 orang, iaitu terdiri daripada jantina lelaki dan perempuan, iaitu lelaki terdiri daripada 54.1%, manakala perempuan terdiri daripada 45.9%. Okey, untuk umur pula terdiri daripada umur 13 hingga 19 tahun, 20 hingga 40 tahun, 41 hingga 50 tahun, 51 hingga 60 dan 61 tahun ke atas. Dan majoriti yang menjawab borang soal selidik ini adalah terdiri daripada umur 20 hingga 40 tahun, iaitu seramai 62.2%. Carta ini menunjukkan seramai 31 orang bersamaan dengan 83.8% responden pernah terlibat dalam aktiviti gotong royong, manakala selebihnya
seramai 6 orang iaitu bersamaan dengan 16.2% telah menjawab tidak untuk soalan ini. Carta ini pula menunjukkan seramai 36 orang bersamaan dengan 97.3% responden bersetuju bahawa aktiviti pembersihan kubur terbatas disebabkan pandemik yang melanda negara, manakala sebanyak 2.7% iaitu satu orang responden menjawab tidak bersetuju. Berdasarkan carta ini didapati seramai 36 orang bersamaan dengan 97.3% responden bersetuju. Program ini dapat meningkatkan kemesraan antara penduduk kampung, manakala satu orang bersamaan dengan 2.7% menjawab tidak bersetuju bagi soalan ini. Saya akan meneruskan kepada data yang diperolehi daripada soalan yang seterusnya. Berdasarkan carta tersebut, peratusan menunjukkan 97.3% bersamaan 36 orang bersetuju. Program ini dapat menyemai nilai tolong-menolong, manakala 2.7% bersamaan satu responden tidak bersetuju. Berdasarkan carta tersebut, peratusan menunjukkan 97.3% bersamaan 36 orang responden bersetuju. Program ini dapat membina hubungan kemasyarakatan, manakala 2.7% bersamaan satu responden tidak bersetuju. Berdasarkan carta tersebut, seramai 36 bersamaan 97.3% responden bersetuju. Program ini dapat menarik dan bagus, manakala satu iaitu 2.7% responden tidak bersetuju. Baiklah, saya akan teruskan dengan dapatan kajian yang seterusnya. Berdasarkan carta yang ditunjukkan, seramai 36 responden bersamaan 97.3% bersetuju. Program ini merupakan program yang menarik dan bagus, manakala satu responden bersamaan 2.7% responden tidak bersetuju. Berdasarkan carta di atas menunjukkan seramai 36 responden bersamaan 97.3% responden bersetuju. Program ini mampu memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga kebersihan kepada penduduk kampung, manakala satu responden bersamaan 2.7% responden tidak bersetuju. Berdasarkan carta yang ditunjukkan, seramai 36 responden bersetuju. Program ini dapat menarik minat masyarakat dalam aktiviti kemasyarakatan, manakala 2.7% responden bersamaan satu responden tidak bersetuju. Baiklah, seterusnya, berdasarkan carta yang ditunjukkan, peratusan menunjukkan 97.3% bersamaan 36 responden bersetuju untuk ikut serta dalam program ini, manakala 2.7% bersamaan satu responden tidak bersetuju. Seterusnya, iaitu dapatan kajian menunjukkan carta yang ke-13, iaitu berdasarkan carta di atas, sebanyak 100% responden bersamaan 37 orang menyatakan bersetuju, dapat menimbulkan keinsafan. Carta yang keseterusnya menunjukkan peratusan sebanyak 97.3% bersamaan 36 orang responden bersetuju. Program ini dapat memberi manfaat, manakala hanya satu responden tidak bersetuju. Akhir sekali, carta ini menunjukkan 100% responden bersamaan 37 orang menyatakan mereka sangat berpuas hati jika program ini dilaksanakan di kampung mereka. Baiklah, saya akan teruskan dengan kesimpulan. Kesimpulannya, program gotong royong ini merupakan satu program yang baik untuk masyarakat di Kampung Kerila. Hal ini demikian kerana
program ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara mereka. Program ini juga pasti dapat memberikan pengalaman yang berharga kepada kami sendiri dalam mengendalikan sesebuah program. Berdasarkan analisis yang dilakukan, program ini sememangnya perlu dilakukan. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita beralih kepada pembentangan kertas kerja projek Santun Masyarakat. Okey. Untuk tajuk program adalah program gotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam Kampung Kerila. Tajuk projek Santun Masyarakat bagi kumpulan kami ialah program gotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam Kampung Kerila. Tujuan kertas kerja ini disediakan adalah untuk membentangkan perancangan dan memohon kelulusan bagi menjalankan program gotong royong membersihkan tanah perkuburan di Kampung Kerila. Pada masa yang sama, kertas kerja ini disediakan sebagai satu perancangan serta sebagai garis panduan kepada kami dalam melaksanakan program gotong royong ini. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk menyantuni dan mengeratkan hubungan silaturahim dengan masyarakat di Kampung Kerila. Program ini juga dijalankan bagi memenuhi keperluan masyarakat dalam memastikan kawasan tanah perkuburan sentiasa terjaga dan bersih. Okey, seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, iaitu objektif kajian kami terdiri daripada objektif utama dan objektif khusus. Objektif utama kami adalah merapatkan silaturahim dan hubungan kemasyarakatan dengan penduduk Kampung Kerila. Manakala untuk objektif khusus pula terdiri daripada dua, iaitu pertama, untuk meningkatkan sikap bekerjasama dan tolong-menolong antara penduduk Kampung Kerila. Kedua adalah untuk mewujudkan persekitaran tanah perkuburan yang bersih dan harmoni. Okey, seterusnya adalah mengenai latar belakang program. Program Santun Masyarakat yang dijalankan ini adalah mengenai program gotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam Kampung Kerila. Program ini diadakan berdasarkan hasil temu bual dan soal selidik yang telah kami laksanakan terhadap penduduk Kampung Kerila. Program ini juga bertujuan untuk membersihkan dan menceriakan persekitaran tanah perkuburan di kampung ini bagi memberi keselesaan kepada penduduk kampung untuk melawat sanak saudara mereka. Melalui program ini, kami juga dapat menyantuni penduduk kampung serta merapatkan silaturahim dan hubungan kemasyarakatan dengan mereka. Baiklah, beralih kepada komuniti sasaran iaitu seramai 50 orang masyarakat di Kampung Kerila, Temangan, Kelantan. Akan tetapi yang menghadirkan diri pada hari tersebut dijalankan seramai 37 orang sahaja. Baiklah, impak pelaksanaan program gotong royong pembersihan kubur ini adalah dapat memupuk dan menyuntik semangat silaturahim antara penduduk kampung. Kedua iaitu dapat melahirkan modal insan yang berkepribadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam aspek kebersihan, kesihatan dan juga keselamatan. Seterusnya iaitu penghayatan dan amalan individu sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama. Kita pergi kepada 7 perkosong tentatif program. Pada 29 hari bulan 11 2021, kumpulan kami telah mengadakan perbincangan untuk menentukan dan merancang program yang hendak dilaksanakan. Pada 1 hari bulan 12 2021, kumpulan kami juga telah mengadakan perbincangan kali kedua untuk memastikan perancangan yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Pada 2 hari bulan 12 2021 hingga 5 hari bulan 12 2021, kumpulan kami telah menjalankan temu bual dan mengedarkan borang soal selidik kepada penduduk Kampung Kerila untuk mendapatkan pandangan masyarakat terhadap program gotong royong membersihkan tanah perkuburan Islam di Kampung Kerila yang akan dijalankan. Pada 6 hari bulan 12 2021,
kami telah membahagikan tugas antara ahli kumpulan. Manakala pada 7 hari bulan 12 2021 hingga 12 hari bulan 12 2021, kumpulan kami akan mencari sponsor ataupun pihak yang sudi memberikan sumbangan mereka untuk menjayakan program gotong royong ini. Kami mencari sponsor ini adalah pada minggu pertama program. 13 hari bulan 12 2021 hingga 16 hari bulan 12 2021, iaitu minggu kedua, kumpulan kami membuat persiapan untuk menjalankan program, beli peralatan yang diperlukan untuk membersihkan kawasan kubur, menyediakan makan dan minuman, dan juga cenderahati kepada penduduk yang hadir pada hari program. Dan 17 hari bulan 12 2021, iaitu pada hari program dijalankan, masa 7.30 pagi, perkara sarapan pagi di rumah. 8 pagi, ahli kumpulan berkumpul. 8.30 pagi, mula bertolak ke tanah perkuburan. Pukul 9 pagi, tiba di tanah perkuburan Islam Kampung Gerila. Pukul 9.10 pagi, taklimat ringkas untuk membahagikan tugas. Pukul 9.20 pagi, aktiviti gotong royong dimulakan. Pukul 10.40 rehat, manakala pukul 11 pagi, aktiviti gotong royong diteruskan dan sehinggalah sehinggalah pukul 12.30 hari, barulah bersurai. Di sini kumpulan kami membuat pembahagian nasi dan air minuman serta cenderahati kepada penduduk kampung yang hadir pada hari program. Seterusnya, 8.0 Jawatan Kuasa Pelaksana. Penasihat Kursus Dr. Muhammad Rozi bin Kasim, Pengarah Program Wan Nurhalisha binti Wan Iman, Timbalan Pengarah Nurul Ain Syafiqah binti Muhammad Daud, Setiausaha Amira binti Imran, Penolong Setiausaha Siti Nurani binti Yaakob, Bendahari Nura Adila binti Mazura Elias Hasan. Ahli Jawatan Kuasa Aktiviti iaitu Ahli Jawatan Kuasa Kebersihan, Ahli Jawatan Kuasa Makanan, Ahli Jawatan Kuasa Media dan Fotografi, Ahli Jawatan Kuasa Dokumentasi, Ahli Jawatan Kuasa Peralatan, dan Ahli Jawatan Kuasa Keselamatan. Baiklah, saya akan teruskan dengan anggaran perbelanjaan. Berdasarkan jadual yang ditunjukkan, terdapat 10 perkara yang kami telah perincikan. Yang pertama ialah nasi bungkus bersamaan dengan RM4 yang memerlukan kos sebanyak RM110 bagi 55 orang. Manakala kedua, kuih muih sebanyak RM20. Ketiga ialah air mineral 250 ml, satu kotak yang memerlukan kos sebanyak RM19. Seterusnya plastik makanan iaitu RM6. Seterusnya plastik sampah yang memerlukan sebanyak RM8. Keenam, sarung tangan iaitu RM10. Ketujuh, minyak petrol yang kami anggarkan memerlukan sebanyak RM50. Ke-8, cenderahati RM50. Yang ke-9, banner yang memerlukan kos sebanyak RM50. Dan yang ke-10 ialah poster ataupun flyer yang memerlukan kos sebanyak RM20. Jadi jumlah keseluruhan yang kami anggarkan iaitu yang diperlukan ialah sebanyak RM343. Justru itu kami berharap agar program ini dapat diluluskan dan dilaksanakan dengan jayanya, iaitu mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kami juga berharap agar program ini dapat memberikan impak yang positif kepada diri kami sendiri. Baiklah, itu saja daripada kumpulan saya. Sekian, terima kasih.